Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya sepatutnya malam ini adalah Al-Fadil Ustaz Hariri bin Muhammad Daud, tapi dia terpaksa ikut misi bantuan banjir di Baling Kedah, maka tak dapatlah dia hadir pada malam ini. Namun begitu tak mengapa, kalaulah abangnya tak ada maka adiknya menggantikan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita dah berbicara berkaitan dengan wasiat wajibah. Yang mana kita dah faham dah. Wasiat wajibah ini berlaku bila mana anak kita mati awal daripada kita. Kemudian bila mana anak tadi mati awal daripada kita, maka kemudian pula kita pula mati. Bila mana kita pula mati, iaitu anak kita tadi dia ada anak, yakni cucu kita. Maka cucu itu tidak boleh mewarisi harta pusaka kita secara faraid, kerana dihalang oleh pak-pak saudara dan mak-mak saudaranya, dimahjubkan, dihijab. Maka pada ketika itu, cucu itu layak menuntut wasiat wajibah daripada sebahagian harta atuk dia tadi. Maka perbincangan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah faham. Makna kata kalaulah anak kita mati awal daripada kita, sepatutnya kita sebagai atuk ataupun nenek tadi, awal-awal lagi kita berikan harta itu kepada cucu tadi. Bila mana kita bagi pada cucu itu, yang mana kita tak mati lagi ni. Dan bila mana kita meninggal, cucu itu tidak lagi lah perlu untuk menuntut wasiat wajibah, kerana kebijaksanaan kita di awal-awal lagi kita dah beri kepada dia itu. Tak payah dia nak mengadap pak saudara dengan mak saudara duk bergaduh pula dah. Untuk mengambil sebahagian daripada harta pusaka kita. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, pertemuan yang lalu memberikan satu gambaran yang jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya orang yang berada dalam situasi itu, yang mana anak dia mati awal daripada dia. Dan kebetulan pula anak dia tu pula ada anak, yakni cucu kita. Baik, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat kepada kewajipan mengenal pasti status harta si mati. Sebab mengenal pasti harta si mati ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak semudah ABC. Nak mengenal hartanya itu, tuan-tuan dan puan, mesti sedetail-detailnya. Kalau kita katakan apa benda harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, sudah tentulah apa-apa harta yang dia miliki sepanjang mana dia hidup di dunia dahulu sehinggalah dia mati. Termasuklah bajunya, seluarnya, jamnya, duitnya, rumahnya, tanahnya, KWSP-nya, tabung hajinya dan sebagainya. Jadi makna kata ustaz kena tulis Yes. Bukan boleh bercakap mulut begitu saja. Kena tulis, paling tidak ada whiteboard. Sebab itu nak menerangkan harta pusaka kepada ahli waris, tuan-tuan dan puan, bukan dengan mulut sahaja, mesti dengan pembuktian. Sebagai contoh, ditakdirkan saya ini meninggal dunia. Saya pun nak risau juga setiap kali ceramah asal meninggal dunia saya.
Nak juga sebut nama jemaah ni, tapi jemaah pula takut. Tak apalah, redha lah tuan-tuan dan puan-puan. Ditakdirkan Allah Ta'ala saya meninggal, maka yang akan mewarisi harta pusaka saya siapa? Ayah saya, mak saya, isteri saya dan anak-anak saya 3 orang ini. Maka bila mana isteri saya mengumpulkan semua 6 orang ini, maka mesti ditunjuk apa benda harta yang saya tinggalkan dan berapa nilaiannya. Setelah mana dibuktikan, ditunjukkan berapa hartanya, berapa nilaiannya. Contoh, total berjumlah 1 juta. Tapi tak sampai lagi 1 juta ni. Doalah supaya sampai. Maka ahli waris tadi kena tulis pula. Ayah saya Tuan Haji Muhammad Daud bin Osman, berapa dia dapat? Salmah binti Muhammad Zahari, ibu berapa dapat? Nurul Ashikin binti Ismail, isteri berapa dapat? Ahmad Ziyad bin Muhammad Ehsan berapa dapat? Ahmad Baihaqi bin Muhammad Ehsan berapa dapat? Ahmad Sakif bin Muhammad Ehsan berapa dapat? Baru betul. Ini baru dinamakan sebagai pembahagian, yakni ahli waris tahu yang berapa si mati tinggalkan hartanya dan berapa yang sepatutnya dia dapat. Ini baru betul. Ini tak mentang-mentang dia anak sulung, pencen askar, pangkat terakhir adalah pegawai waran, misai lentik, dia kira okey, semua sekali harta ayah ni kita bahagi sama rata lah, tak payah ikut faraid. Sama je kita adik-beradik ni. Maka yang lain ditanya setuju ke tidak? Maka yang lain jawab setuju. Setuju di mulut, tetapi di hati tidak setuju kerana dipaksa. Maka cara ini tuan-tuan dan puan-puan perlu dibuang jauh. Sebab persetujuan ini bukan dengan kita bercakap begitu saja. Sebab itu guru saya berpesan kepada saya, nak bahagi sama rata ini memang dibenarkan, tak ada masalah. Tetapi mestilah dengan persetujuan, bukan dipaksa dengan sukarela. Maka nasihat guru saya kepada saya, guru saya mati dah ni, Dr. Saleh, almarhum Dr. Saleh, dia sampaikan dalam kelas di Kuza dahulu, diploma, maka saya sampaikan pada malam ini, dia kata seeloknya bahagi dulu mengikut bahagian masing-masing. Makna kata ayah saya dapat 50,000, isteri saya dapat 70,000 contoh, anak saya dapat 50,000, maka pegang dulu bahagian masing-masing. Lepas bila mana masing-masing memegang bahagiannya, lepas daripada itu, dia nak bahagi sama rata ke tidak, terpulang. Sebab dah jadi miliknya dan dia dah pegang. Sebab sifat manusia, selagi mana dia tak tahu amount sebenar, selagi mana dia tak pegang haknya, belum tentu lagi dia nak bahagi sama rata. Jadi cerita yang bahagi sama rata ni kebanyakannya berlaku dengan paksaan tanpa rela. Boleh? Okay. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, bila mana ada ahli waris kita yang mana sebagai contoh kita 5 beradik, yang bongsu kata aku tak setuju bahagi sama rata, tuan-tuan dan puan jangan maki dia. Berdosa tak dia tak setuju bagi sama rata, berdosa tak dia? Saya tanya ni, berdosa ke tidak? Tidak kan? Dalam masjid betul kita kata tidak, luar masjid kita kata itulah kau berkira dengan aku. Pula. Tak betul cara begitu. Sebab kadang-kadang sifat manusia ini, mentang-mentang dia yang jaga mak atau ayah sehingga mati, bila mana bahagian itu tidak lebih kepada dia, dia mula mengungkit. Kenapa? Sebab dia menganggap menjaga ibu dan ayah itu, yang membalasnya adalah harta pusaka itu. Dia tidak berpegang kepada prinsip Allah Ta'ala yang akan membalas. Sebab itu hati-hati keikhlasan kita melakukan kebaikan. Baik. Maka kita cuba lihat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab sebelum sesuatu harta itu dibahagikan, maka menjadi tanggungjawab waris-waris mengenal pasti setiap harta itu sebenarnya harta si mati dan boleh dikategorikan sebagai harta pusaka. Saya buat contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan.
Bila mana orang itu mati, maka ada khairat kematian. Maka digunakan duit khairat kematian untuk uruskan jenazah. Sebagai contoh, urus jenazah 1,500, baki 1,000. Jangan memandai-mandai baki 1,000 itu kita bahagi mengikut harta pusaka. Kerana khairat kematian bukan dibahagikan secara faraid. Begitu juga bila mana ayah kita meninggal, mak kita meninggal, ada orang datang melawat mak ayah kita. Orang Melayu punya style, bila datang melawat si mati, dia akan bagi duit. Betul tak tuan-tuan dan puan? Ataupun kita kata berlakunya kelahiran anak orang ni, dia akan datang melawat dengan duit juga. Betul tak tuan-tuan dan puan? Maka bila mana berlakunya kematian, sanak saudara, sahabat, handai, rakan sekerja datang bawa duit nak beri itu, maka bukan diberikan kepada si mati, kerana duit itu timbul selepas dia mati. Jangan memandai-mandai pula bahagi mengikut faraid. Yang dikatakan harta si mati adalah yang dia miliki waktu dia hidup dahulu. Sebab itu bila mana orang mati, Nabi SAW menyebut inqata'a, maka terputus semua sekali. Amalannya, hartanya, isteri, anak, semua terputus. Termasuklah dengan duit yang datang selepas dia mati, bukan lagi menjadi milik dia. Itu belum lagi kita cerita bab kebumikan si mati. Tuan-tuan jangan memandai-mandai kebumikan si mati, tuan-tuan dan puan mai ambil je duit, jangan. Tuan-tuan jangan memandai-mandai bila mana si mati meninggal, tuan-tuan buat tahlil untuk si mati pakai duit si mati, tak boleh. Sebab yang boleh digunakan harta si mati untuk perkara yang wajib sahaja, iaitu gali kubur, ada upah, bayar. Kain kafan, kena bayar, bayar. Van jenazah, kena bayar, bayar. Boleh. Tapi jarang sangatlah kita guna harta si mati sebab kita ada anak. Betul tak betul? Tapi tak boleh harap juga anak-anak ni, bila ayah dia mati, sepatutnya anak yang bijak, dia pergi ke mesin ATM, dia keluarkan 2-3 ribu sebab dia standby untuk uruskan jenazah ayah dia. Mari anak tak apa nak cerdik, aku tengok kau tengok aku. Nak buat apa? Tahu? Ada juga jenis begitu. Maka datang orang masjid, tak payah kelang kabut, biar kami uruskan. Dah nak tunggu anak punya keputusan, tak tahu bila. Jadi yang boleh digunakan harta si mati adalah perkara-perkara yang wajib sahaja. Tengok, isu kebumi pun kena detail setiap duit yang dikeluarkan. Itu belum lagi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana yang berada kadang-kadang berada di kampung-kampung, disemayangkan jenazah, tuan-puan perasan ataupun tidak, zaman saya sekolah dahulu, ada orang bagi duit di pintu. Saya ingat lagi yang paling dahsyat, habis semayang tengah baca doa, dia lalu kat depan, bubuh dalam poket masing-masing. Soalan saya, tu duit siapa? Kalau diambil duit si mati, hati-hati. Sebab benda itu bukan yang wajib. Tapi di sini alhamdulillah, di Lembah Kelang kan, satu masjid semayang pun tak ada ahli waris bagi duit ke ada? Kalau tuan-tuan balik ke kampung, ahli waris bagi duit buat begini, terima kasih banyak, tolak. Jangan pula pergi ceramah kat dia, aku dengar ceramah hari itu tak boleh. Jangan kata begitu, sabar dulu. Kata tolak, terima kasih, kata begitu. Sebab saya bimbang duit yang diambil itu duit siapa. Kalaulah diambil duit si mati, persoalannya bila masa yang dia pergi jumpa ahli waris kepada si mati untuk membenarkan duit itu dibahagikan. Sebab tuan-tuan kena ingat ya, ditakdirkan saya sebagai contoh, saya meninggal. 2 kali contoh malam ni. Orang yang sama. Yang saya pakai malam ini, kopiah, jam, jubah, kereta, beg duit dan sebagainya.
Bila mana saya meninggal, yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan tahu milik siapa? Jawabnya, milik 6 orang yang saya sebutkan tadi. Makna kata isteri saya tidak boleh memandai-mandai ambil pakaian saya pergi hantar rumah anak yatim, pergi hantar rumah orang tua. No. Dia mesti tanya mak, ayah dan anak-anak saya dahulu, boleh ke tidak? Kalaulah semuanya setuju kata boleh, maka boleh hantar. Kalaulah ada yang kata tak setuju, kami nak baju, tak nak nilai baju tersebut, maka kena ambil pakaian saya, pergi hantar ke kedai bandar, maka dia bayar amountnya, maka bahagi pula lah dari sudut duit itu. Persoalannya, berapa ramai yang terlepas dalam isu ini, dia memandai-mandai pergi hantar rumah anak yatim dan sebagainya. Sedangkan dia tak tanya ahli waris yang lain. Nah, nak buat apa? Jawabnya, bertaubat kepada Allah dan pergi cari balik ahli waris yang ada. Dulu aku ada buat begini, korang macam mana? Maka dia orang pun jawab, tak apalah, kira halal lah, aku setuju semua sekali. Tapi lepas ni jangan duk buat aku pesan ni. Okay. Bolehlah. Jadi detailnya sampai tahap begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita pergi lagi. Maka pertelingkahan sering berlaku akibat status pemilikan harta yang tidak dipastikan dengan tepat. Ini masalah. Sebab itu saya pesan kepada semua, menerangkan tentang harta pusaka ini mesti ada whiteboard. Mesti diterangkan sejelas-jelasnya. Hari ini lagi senang. Walaupun tak ada di rumah kita nak berbincang, bubuh dalam WhatsApp group, ini harta si mati yang ditinggalkan. Jadi semua terbeliak mata nampak amount tadi. Okey? Maka waris bertanggungjawab mencari kebenaran dan mengembalikan hak kepada pemilik sebenar harta itu. Tetapi kalau ada waris yang sifatnya tamak. Tamak ni apa maknanya? Tamak mengambil hak orang lain. Kalaulah bahagian kita banyak tu, kita nak ambil, itu hak kita, bukan tamak. Tamak ni kita ambil hak orang lain. Atau sikap suka mencari kesalahan orang lain untuk kepentingan sendiri perlu dijauhkan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, orang itu bijak, tetapi bijak itu diguna pakai untuk menafikan hak orang lain. Contoh, dia kahwin, dia tak ada anak. Maka isteri kata, sebelum nak bahagi faraid, izinkan saya untuk menuntut harta sepencarian. Maka adik-beradik si mati kata, tak payahlah harta sepencarian, faraid sudahlah. Kenapa kata begitu? Sebab kalau dituntut harta sepencarian, maka bahagian faraidnya akan berkurangan. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Dia bijak, tapi bijak ke arah yang tidak baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ilmu berkaitan dengan pengurusan harta pusaka, kita mesti berjiwa besar. Kita tahu dan kita sedar bahawasanya kita anak perempuan, mana mungkin aku akan dapat lebih berbanding dengan abang-abang dan adik-beradik aku yang lelaki. Kalau dia berjiwa besar dan dia ada sifat ta'abudi, iaitu dia mengabdikan diri kepada Allah dan dia patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka dia tidak akan mengungkit dan dia tidak akan petikai bahawanya sistem ini adalah sistem yang tidak adil. Dia tak akan kata begitu. Sebab apa? Sebab dia tahu siapa yang dapat lebihlah sepatutnya yang kena tolong yang dapat sikit. Orang lelaki sekalian, kalau dilihat kepada kuasa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, banyak ke sikit orang lelaki? Banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Orang lelaki dia ada kuasa talak. Isteri setuju, tak setuju dia boleh ceraikan. Orang lelaki dia ada kuasa rujuk. Setuju, tak setuju dia boleh rujuk. Orang lelaki yang mana anak gadisnya nak berkahwin, dia boleh memaksa anak gadisnya itu berkahwin dengan pilihannya, dengan syarat tidak bergaduh di antara satu sama lain dan pasangan dia itu adalah sekufu dengan anak dia. Kemudian orang lelaki dia boleh bernikah lebih daripada seorang, 2, 3, 4. Dan orang lelaki juga dalam bab harta pusaka,
dia akan dapat 2 bahagian berbanding dengan anak perempuan. Tetapi cuba lihat macam mana Allah Ta'ala buat, namanya yang Maha Adil. Maka orang lelaki dibebani dengan tanggungjawab memberikan nafkah bagi mereka yang berada di bawah tanggungannya sehingga dia mati. Tapi orang perempuan, dia tidak perlu memberikan nafkah dan faraid pun dia hanya dapat 1 bahagian. Tetapi di antara cara untuk dia cepat masuk syurga adalah salah satunya taat kepada suami dia. Kenapa orang perempuan kena taat pada suami? Sebab balasan kepada nafkah yang diberikan kepada dia. Sebab itu kadang-kadang di mahkamah, suami dia kata, so isteri saya tak taat pada saya. Maka isteri dia mengaji, nak taat macam mana? Nafkah pun tak bagi ustaz. Saya kata betul juga alikmu ni. Jadi, keadilan itu berlaku kalau kita belajar dan kita nampak. Tapi kalau kita tak belajar, tidak melihat hikmah di sebaliknya, maka kita akan kata sistem faraid itu adalah tidak adil. Kerana apa? Kenapa aku yang perempuan dapat 1, sedangkan anak lelaki dapat 2? Boleh? Seterusnya. Kita pergi kepada status harta si mati. Yang pertama adalah harta yang dipinjam. Sekiranya sesuatu harta itu dipinjam oleh si mati daripada seseorang, harta itu naklah dikembalikan kepada tuannya. Sekiranya pinjaman itu berlaku ke atas harta alih yang tidak berdaftar seperti barang kemas, pakaian dan sebagainya, maka harta itu hendaklah dikembalikan kepada tuannya. Macam baru ni ada jemaah perempuan tanya, ustaz, betul ke tidak bila mana harta melibatkan barang kemas maka tak perlu faraid? Saya kata lain macam pemahaman Puan Hajah ni. Rupa-rupanya dia kata ada orang bagi tahu ustaz yang saya belajar, kalau suami saya mati maka barang kemas saya tak perlu faraid. Saya kata memang betul lah tak payah faraid. Tapi yang belikan barang kemas tu suami saya. Maka saya tanya balik, setahu saya suami belikan barang kemas kepada isteri, dia bagi pada isteri ke dia suruh pakai dia tapi milik dia? Ke Tuan Haji buat begitu? Kita beli barang kemas, kita bagi pada isteri kita ke ataupun kita bagi pinjam? Kita tak pernah bagi barang kemas. Benar sabar Tuan Haji. Kalau Tuan Haji tanya saya beli barang kemas, saya beri pada isteri saya, maka jadi milik dia. Kecuali kalaulah saya cakap pada isteri saya, aku beli barang kemas, engkau pakai sahaja sebab itu milik aku. Maka bila mana saya meninggal, maka barang kemas itu hendaklah difaraidkan. Tapi saya tanya pada Puan Hajah tu, suami bagi pada puan ke dia bagi pinjam? Mestilah dia bagi pada saya, takkan bagi pinjam pula ustaz. Jadi memang tak perlu faraid lah, sebab suami puan yang mati. Habis tu nak faraid bila? Tunggu Puan Hajah mati. Oh ya ke? Lambat lagi lah kalau saya nak mati tu ustaz. Jadi itu jawapannya. Jadi orang perempuan, bila suami belikan barang kemas pada kita, tanya dia, yang abang beli ni, abang bagi pada saya ke bagi pinjam? Abang bagi pada awak, hadiah pada awak. Maka totally akan jadi milik kita. Kalau suami kita meninggal, maka tidak lagi memerlukan untuk membahagikan harta pusaka barang kemas itu, kerana bukan milik dia tetapi milik kita. Kenapa? Sebab suami beri hadiah ataupun hibah kepada kita. Baik, seterusnya. Masalah berbangkit apabila harta itu didaftarkan dengan nama si mati, sama ada harta alih atau harta tidak alih. Contoh, sebidang tanah dipinjamkan oleh Ali kepada menantunya yang bernama Abu. Ali kan dipinjamkan oleh Ali. Ali tadi beri kepada menantu dia nama Abu. Dia bagi apa? Dia bagi tanah. Kenapa bagi kepada menantu, bagi pinjam tadi? Bagi membolehkan menantu yakni Abu itu membolehkan mengeluarkan wang KWSP untuk mendirikan sebuah rumah di atas tanah itu.
Bila kita nak buat rumah, nak pakai loan rumah, mortgage loan ataupun duit KWSP, mestilah tanah itu nama kita. Maka dalam kes tadi, pak mertua tadi dah menantu kata nak buat rumah, tanah tak ada, maka dia kata kau buat atas tanah ni, sebab tanah ini aku pinjamkan kepada engkau untuk melayakkan engkau keluarkan KWSP buat rumah atas tanah ini. Tanah ni milik aku. Baik. Maka tanah itu dipindah milik kepada Ali kepada Abu. Maka atas geran nama Abu, tapi di belakangnya dia pinjamkan kepada menantu dia. Boleh faham setakat itu? Boleh. Baik. Bukan hibah, tetapi sekadar meminjamkan tanah itu sehingga selesai pembinaan rumah menantunya. Dengan perjanjian Abu akan mengembalikan semula tanah itu kepada Ali setelah selesai urusan pembinaan rumah. Itu janji mereka. Sebab itu bila berjanji, hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita pinjam duit orang, kena bagi tahu bila nak bayar. Jangan jawab begini, okey, terima kasih banyak bagi aku pinjam, nanti aku bayar. Tuan-puan jangan sebut perkataan nanti, sebab tak tahu bila akan bayar. Sebab Allah Ta'ala dah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Hai orang beriman, tepatilah janji yang telah kamu meterai di antara kamu. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu? Sebab sifat orang beriman, dia akan berpegang kepada janjinya. Sebab itu kalau tuan-tuan baca Quran, ditulis oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Bahrul Ulum. Ada 6 jenis ayat seruan yang Allah Ta'ala mulakan. Kalau ayat itu umum, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau ayat itu ditujukan khas kepada satu kelompok orang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau ayat itu Allah Ta'ala tujukan kepada orang yang dia tak suka, sebagai contoh, kul ya ayyuhal kafirun, maka kena tengok kepala ayat seruan itu dia tujukan kepada siapa. Maka dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut, hendaklah kamu tepati apa benda perjanjian yang kamu telah menterai. Sebab sifat orang beriman dia akan buat. Habis tu orang tu dia mungkir janji, ustaz, dia tak termasuk dalam ayat ini sebab dia tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka apa yang terjadi setelah mana dipindah milik untuk keluarkan duit KWSP itu? Contoh yang dibuat ini tanpa diduga, Abu meninggal dunia. Pak mertua tadi mati. Tanah ini bukan milik Abu, menantunya. Dan sepatutnya tidak boleh dibahagikan mengikut hukum faraid. Sebaliknya, hendaklah dikembalikan kepada Ali. Masalahnya, ada kalanya pinjaman antara menantu dan mertua seperti ini tidak didokumentkan dalam bentuk satu perjanjian, dan keadaan ini mengundang kepada pertelingkahan antara Ali, menantu tadi, dengan Abu punya ahli waris. Baik. Bila mana berlaku tentang ini, saya nak pesan kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian. Kalau anak menantu kita buat rumah atas tanah kita, pastikan selesai dari sudut apa? Dari sudut status yang dia buat rumah itu. Kalau namanya pinjam, maka jawabnya pinjam. Kalau namanya bagi, jawabnya bagi. Mudah cerita, kalau tak nak serabut perut, jual kepada dia. Abang takkan berjual beli dengan anak. Takkan, tuan-tuan dan puan-puan. Cerita ni dia akan jadi panjang. Sebab ada kadang-kadang yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, yang ni saya tak boleh nak terima akal. Ada jemaah nyatakan, yang tanya ini orang muda, anak dia. Apa dia tanyanya? Perempuan yang tanya. Dia anak seorang tu, dia perempuan. Mak saudara dia tadi, makna kata kakak ayah dia tadi,
buat rumah atas tanah ayah dia. Ayah dia hidup lagi. Saya kata dia minta izin ke tidak? Tak, Ustaz. Habis tu awak tak petikai? Ayah saya dah petikai. Saya pun dah tanya. Maka apa jawab kakak ataupun mak saudara dia tadi? Dia kata tak ada masalah pun aku buat rumah atas tanah engkau ni, Mat. Sebab engkau tak ada anak lelaki. Kalau engkau mati kelak, maka tanah ini pun jadi milik aku juga. Dia cerita. Orang tu tak mati lagi, dia cerita dia buat dah. Dia duk bajet yang orang tu mati dulu. Tengok dia mati dulu. Sudah. Ini apa benda ideologi, tuan-tuan dan puan-puan? Selagi mana jadi milik orang itu, dia belum mati, kita belum lagi diiktiraf sebagai ahli waris kepada hartanya, maka tidak boleh buat tindakan ini. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan bila mana berpesan pada anak-anak, berpesan pada ahli waris, bila mana aku mati kelak nanti, bahagi harta aku ini sama rata. Ini pun tidak boleh. Mana mungkin kita nak bercakap tentang harta pusaka yang bakal kita tinggalkan? Sebab yang akan menguruskan harta pusaka kita adalah ahli waris, bukan kita. Kita mati dah. Nak bercakap tentang harta pusaka, di antara syarat wajibnya adalah mati mesti datang dulu. Selagi mana mati belum datang, maka belum dikira lagi sebagai ahli waris. Yang saya nyatakan ahli waris saya yang 6 itu, siapa mereka? Bakal ahli waris kalau saya mati. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau beginilah kisah masyarakat kita yang terjadi hari ini, maka perlu banyak lagi lah masyarakat kita memahami tentang isu-isu berkaitan dengan harta pusaka. Tidak ada jalan lain yang selayaknya untuk faham adalah melainkan dengan menuntut ilmu. Seperti mana tuan-tuan dan puan duduk pada malam ini. Yang mana tuan-tuan dan puan habiskan masa setiap malam dengar ceramah kuliah maghrib, kuliah subuh. Buletin utama tak sempat nak tengok. Terpaksa kalau kuliah subuh tu Puan Hajah tadi terpaksa tangguh dulu nak pergi pasar tani pagi ni, nak dengar dulu ceramah. Bukankah ini satu pengorbanan untuk mendapatkan ilmu? Pengorbanan bukan? Sebab itu menuntut ilmu ini hukumnya bukan sunat muakkad, hukumnya adalah wajib. Solat berjemaah wajib ke sunat? Solat berjemaah wajib ke sunat? Solat berjemaah wajib ke sunat? Sunat kan? Betul tak? Menuntut ilmu sunat ke wajib? Wajib. Tengok, martabat pun berbeza. Hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan, umur makin meningkat, maka ilmu kena makin meningkat. Kita jangan duk ingat umur kita 70, maka ilmu kita banyak. Belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-puan tanya saya yang berceramah ini pun, tuan-puan tanya bab akidah aku tak kerti. Yang basic-basic kerti lah, nak lebih-lebih ni nak suruh mengajar bab akidah, takut sesat tuan-tuan dan puan-puan ni. Maka kita berceramah dalam bab yang kita mahir, yang kena dengan kerja harian kita. Tetapi pada masa yang sama, ilmu-ilmu lain pun kita kena belajar. Sebagai contoh, kita sembahyang, kita semayang atas kerusi. Bagaimana kedudukan kerusi kalau tak ada ilmu? Betul tak betul? Yang dikatakan sebagai masbuk, bagaimana kedudukannya? Fatihah sempat ke tidak? Rukuk sempat ke tidak? Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan dan puan, imam dah nak rukuk, dia punya berlari sampai, tak perlu berlari tuan-puan, jalan biasa sudahlah. Kenapa berlari? Tak sempat Allah kedekutnya satu rakaat sampai tahap begitu kita. Jadi ilmu ini tuan-tuan dan puan makin hari makin kena upgrade. Kalau dulu kita baca surah Al-Fatihah, siratal ladzina am'am dulu. Takkan sekarang na'am-am lagi. Mesti upgrade na'an'am. Betul tak?
Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditanya tentang ilmu berbanding dengan saya, tuan-tuan dan puan lagi berilmu daripada saya, betul tak? Malam ni pengurusan harta pusaka, besok akidah, lusa tajwid. Saya esok tak ada, lusa tak ada. Jadi tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan ni besar. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk menyampaikan kepada orang yang tak ada. Sebab itu kalau tuan-puan tanya saya, besar harapan saya ini untuk tuan-puan bawa agenda yang saya bawa ini semenjak saya datang ke masjid ini adalah berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Tuan-puan, bila mana orang ada masalah, rujuk pada tuan-puan, jawab. Oh, saya tak kerti jawab. Jangan kata tak kerti begitu. Kita dah belajar lama dah ni. Kalaulah soalan itu ada 10, takkan satu tak boleh. Sebab yang kita belajar bukan untuk kita, untuk orang lain juga. Sebab itu saya seronok tuan-tuan dan puan, ada jemaah dia telefon saya bukan tanya soalan, dia tanya betul ke tidak jawapan yang saya berikan pada kawan saya ni. Steady dia tuan-tuan dan puan. Ini saya seronok. Tapi ada juga yang lebih bijak. Kawan dia baru tanya soalan tentang faraid. Dia kata ini jawapan dia, nombor telefon Ustaz Ihsan, telefon dia. Sampai hati tuan-tuan dan puan-puan. Jawablah dulu. Kalau tak boleh jawab sangat, baru forward nombor. Faham tak? Okey. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita dah faham, mengenal pasti status harta si mati ini. Setiap apa harta yang dia ada itu kena tengok. Kalaulah macam kes yang tadi, di dalam geran itu nama menantu, tetapi di sebaliknya diletakkan nama menantu itu kerana diberi pinjam, maka dia bukan bilik menantu itu, maka harta itu hendaklah dipulangkan balik untuk difaraidkan kerana pemilik sebenar telah meninggal. Kalaulah orang itu bertegas, dah geran nama saya, kena milik saya, kau tunggu apa jadi. Kau buatlah buat. Ramai tak yang buat begitu? Ada. Kita cakap contoh dalam buku ni sebab ada lah ni. Takkan saya saja buat contoh, penulis pun bukan tak cerdik, dia cerdik tuan-tuan dan puan. Jadi kena clear. Tapi kalau tanya saya, kalau macam ini, suruh dia beli dengan kita. Harga semasa 120, ayah nak jual 40, kau nak tak nak terpulang pada engkau. Confirm dia nak sebab 40. Dia dalam bab ini tidak menjadi dosa ya kita berjual beli dengan anak-anak. Sebab lebih jelas. Dia tidak akan menjadi satu benda yang diungkit oleh adik-beradik yang lain. Kadang-kadang jadi masalah kan, adik-adik ini tak faham. Dia kata tu dah bagi cukup, padahal orang tu beli. Jadi lebih jelas adalah kita jual pada anak kita. Kalau duk main begini, tuan-tuan dan puan, saya bimbang kelak. Kita deal dengan menantu kita, yang tahu kita dengan menantu kita. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala kita meninggal. Menantu tu pula, asalnya menantu bertukar menjadi hantu, tuan-tuan dan puan. Maka dia pergi putar balik cerita pula. Dia kata ayah mak pak mentua tadi beri pada dia, bukan pinjam. Sudah. Kemudian adik-beradik pun lain kata, takkan ayah bagi, seingat saya ayah saya kena kut. Dia kata begitu pula dah. Lah kali berbalah. Bila berbalah tuan-tuan dan puan, menang kat siapa? Menang dekat yang nama atas geran tu tuan-tuan dan puan. Dia boleh pusing. Orang lain pula tak tahu akan hakikat macam mana boleh nama dia. Sebab itu kalau tuan-tuan tanya saya, kadang-kadang selalu orang bertanya, Ustaz, macam mana saya tak tahu boleh bertukar nama dia ni? Sabar dulu, semak dulu macam mana boleh bertukar. Jangan main tuduh begitu. Bertukar itu barangkali si mati beri kepada dia, si mati jual kepada dia. Ini bukan zaman 20-an tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada pejabat tanah. Nak main tukar-tukar nama bukan dengan bayaran begitu. Dia mesti dengan satu dokumen yang lengkap. Kena isi borang 14A, pertukaran hak milik hak milik itu atas dasar kasih sayang ke pemberian apa ke, semua ada kat situ. Jadi jangan kita pula
memandai-mandai tuan-tuan dan puan-puan buat fitnah yang mana boleh menyebabkan perbalahan. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang lain. Kita akan sambung lagi pengajian kita. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.